Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita bertemu lagi di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita dalam bab 7 iaitu Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, pada minggu lepas kita telah mempelajari pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kemudian kita telah mempelajari warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Pahang. Tiga buah negeri yang kita telah mempelajari menggunakan sistem pewarisan. Manakala negeri Perak menggunakan sistem penggiliran. Okey, untuk hari ini kita akan masuk lagi untuk habiskan bab 7. Yang pertama kita akan belajar berkaitan agama Islam. Agama Islam di dalam pemerintahan. Penggunaan gelaran sultan adalah pinjaman dari perkataan Arab, iaitu raja. Kalau Arab dia adalah sultan. Jadi penggunaan sultan adalah pengambilan budaya dari Arab. Secara tidak langsung penggunaan sultan menunjukkan bahawa pemerintah tersebut adalah beragama Islam. Memang kalau guna sultan memang Islam. Tak ada tiba-tiba orang raja menggunakan perkataan sultan dia orang Hindu. Tak. Biasanya apabila menggunakan gelaran sultan, raja tersebut adalah agama Islam. Okey, sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Di negeri Selangor, ketua agama Islam adalah Sultan Selangor. Di Perak, ketua agama Islamnya adalah Sultan Perak. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, ketua agama Islam adalah agung. Bagi negeri yang mempunyai sultan, ketua agama dia adalah sultan. Okey, institusi agama berperanan penting dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Jadi perkara yang melibatkan agama mestilah dirujuk terlebih dahulu dengan sultan. Sebagai contohnya, pengisytiharahan raya. Raya melibatkan agama Islam. Jadi untuk majlis falak yang mengukur bila nak hari raya ni, untuk mengisytiharkan raya mestilah mendapat persetujuan daripada sultan. Kemudian sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan perundangan. Perundangan adalah undang-undang. Undang-undang adalah menjadi asas kepada sebuah negara. Kenapa perlu undang-undang? Jadi segala tindak tanduk ataupun perbuatan rakyat mestilah berlandaskan undang-undang. Jika tiada undang-undang, rakyat bebas melakukan keburukan. Jadi rakyat tidak dapat hidup dengan tenteram. Jadi perlunya undang-undang untuk menjamin kesejahteraan. Antara undang-undang yang digunakan adalah Undang Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Kedua undang-undang ini adalah diambil daripada Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan negeri tersebut, lahirlah menjadi Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 90 Perak. Warisan Hukum Kanun Melaka berhubung dengan peraturan larangan istana, kekeluargaan, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli. Itulah perkara-perkara yang terdapat dalam Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Jadi jika berlaku jenayah, contohnya orang ini mencuri, apa dia punya hukuman dia? Hukuman tu boleh dilihat di dalam Hukum Kanun Pahang ataupun Undang-Undang 99 Perak. Seterusnya kita akan lihat adat istiadat. Untuk diraja ada 3 adat kebiasaannya. Yang pertama adalah adat keputeraan. Adat keputeraan adalah apabila pemaisuri itu ingin melahirkan anak, jadi adat keputeraan akan dijalankan seperti melenggang perut. Melenggang perut ni lebih kurang seperti mengurut perut.
mengurut-urut ketika kandungan berusia 7 bulan. 7 bulan ni kita nak betulkan kedudukan bayi itulah, supaya bayi yang terdapat yang di dalam perut tu mudah dapat bersalin dengan normal. Seterusnya, apabila bayi itu lahir, bayi diperdengarkan dengan azan sebaik saja dilahirkan. Kemudian bercukur apabila putera atau puteri berusia 7 tahun dan amalan berendui. Berendui ini seperti buaian. Yang kedua adalah adat perkahwinan. Seperti orang Melayu, adat diraja pun lagi dipersulit, lagi susah. Yang pertama adalah merisik, meminang, bertunang. Dan bertunang ada berinai lagi. Kemudian ada majlis khatam Al-Quran, pernikahan, persandingan, ada tepung tawar. Yang kat tangan tu tepung tawar lah. Kemudian santap beradab, kemudian bersiram di panca persada. Panca persada ni seperti pentas yang tinggi. Jadi raja dan bakal pemaisuri ni akan dimandikanlah di atas pentas. Adat ini diamalkan di Perak. Itu sebab kalau orang Melayu kahwin digelar sebagai raja sehari. Kenapa raja sehari? Sebab nak berkahwin pun seperti adat raja. Ada merisik, ada meminang, ada bertunang dan sebagainya. Kemudian adalah istiadat perbakaman. Apabila sultan ataupun ahli kerabat dia meninggal dunia ataupun mangkat, akan dijalankan tempoh berkabung. Tempoh berkabung ni tempoh macam tempoh bersedih. Ia bergantung kepada pihak istana. Kemudian pihak istana memberikan sedekah kepada rakyat. Kemudian usungan disediakan untuk mengangkat jenazah yang dikenali sebagai seraja diraja. Nobat tidak akan dimainkan dalam tempoh tertentu. Nobat ni alat kendang. Tapi itu adalah alat kebesaran. Seterusnya kita akan tengok persuratan. Ada karya sejarah seperti Hikayat Pahang dikarangkan oleh Haji Muhammad Nur mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Lain karya sejarah lain adalah seperti Misal Melayu dikarangkan oleh Raja Chulan mengisahkan Kesultanan Perak pada abad ke-18. Kemudian ada kitab Tip disalin oleh Haji Muhammad Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1816. Lagi sikit je. Kemudian sastra rakyat seperti Hikayat Sang Kancil, cerita teladan dan jenaka berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka yang dibukukan oleh Daeng Abdul Hamid. Cerita Sang Kancil tu daripada ni lah. Daripada Kesultanan Melayu ni. Kemudian Hikayat Ismail Yatim yang dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam, Pemaisuri Terengganu. Okey, kemudian kita akan tengok dari segi ekonomi. Seperti kerajaan yang lain, pelabuhan ni memainkan peranan yang penting lah. Jadi orang dapat berdagang di pelabuhan dan hasil jual beli ni akan dikenakan cukai. Hasil cukai ni sebagai pendapatan kerajaan. Apa yang didagangkan seperti biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Manakala pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Kemudian kita tengok mata wang. Setiap negeri menggunakan mata wang yang berbeza. Seperti negeri Perak menggunakan mata wang bongkoh timah yang dinamakan sebagai bidur pada abad ke-17. Negeri Pahang menggunakan wang pitis yang digunakan di Pahang, dan wang tampang digunakan pada abad ke-19. Terengganu ialah menggunakan wang kupang emas dan juga mata wang pitis. Negeri Selangor menggunakan mata wang siling yang digunakan. Boleh tengok mata wang tampang, mata wang kupang emas dan mata wang pitis. Akhir sekali, ekonomi sara diri. Ekonomi sara diri adalah contoh kita tanam pokok, tanam padi. Padi itu digunakan untuk diri sendiri. Ekonomi sara diri seperti pertanian, peternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan perkebunan dijalankan. Apabila ada lebihan untuk diri sendiri, lebihan tersebut akan dijual. Jual itu dapatlah hasil untuk membeli barangan lain. Pelombongan biji timah merupakan kegiatan utama di Selangor dan Perak. Mereka juga mengusahakan tanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala pengusaha Perak merupakan pengusaha taman utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu kayan. Di Terengganu pula mengusahakan tanaman lada hitam dan pelombongan emas. Okey, itu sahaja pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan dalam bab yang seterusnya.